Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini kita banyak dapat tips menjawab soalan untuk mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 5, membiak ikan hiasan jenis bertelur. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik, terima kasih Aiman. Baik, untuk segmen kali ini kita akan cuba untuk menjawab soalan pada bahagian B ya. Okey, bahagian B ya. Okey. Soalan contoh bahagian B, ikan pelaga dan juga ikan angel. Okey? Baik. Soalan yang pertama. Anda telah berjaya membiak ikan pelaga di kawasan terbuka. Okey? Masalah yang anda hadapi ialah rega ikan anda mudah mati. Okey? Berdasarkan situasi di atas, nyatakan dua kemungkinan penyebab rega tersebut mudah mati. Yang ini membawa maksud dua markah. Okey? Cadangkan dua tindakan anda untuk mengatasi masalah tersebut. Dan soalan ketiga, huraikan satu tindakan anda di 1B. Baik, kata kunci di sini adalah kita ada masalah yang anda hadapi ialah rega anda mudah mati. Rega ikan kita mati ya. Okey. Baik, mari kita tengok jawapan dia. Contoh jawapan soalan 1A, penyebab rega mudah mati. Dia nak minta dua kan? Okey, yang pertama ialah penyakit dan perubahan suhu yang mendadak. Okey, ini adalah penyakit dan perubahan suhu yang mendadak. Okey. Contoh jawapan bagi soalan 1B, tindakan yang boleh diambil. Okey, sebab penyakit macam mana? Okey, penyakit yang pertama kita mesti mencegah penyakit lah. Mencegah penyakit, dan kedua adalah kita kena stabilkan suhu ataupun kita mengawal suhu. Okey? Ini adalah tindakan pada soalan 1B ya. Baik, untuk 1C, cikgu bagi dua terus. Ini contohlah, jawapan contoh bahagian B. Okey, mencegah penyakit macam mana? Yang pertama, kita melakukan sanitasi semua peralatan sebelum kita guna. Yang kedua, membuang sampah sarap daripada akuarium ataupun bekas yang kita guna. Tiga, membasuh akuarium ataupun bekas dengan menggunakan garam ataupun bahan sanitasi. Keempat, membilas akuarium atau bekas dengan menggunakan air yang bersih. Kelima, menjemur akuarium ataupun bekas tersebut. 6. Memasukkan substrat yang bersih. 6, 7 ya? 7. Tidak memberi makanan secara berlebihan semasa proses pembiakan. Dan akhir sekali, tidak menggunakan induk yang penyakit. Kalau induk tu dah sakit, kita jangan guna. Okey? Ini secara logik akal, cikgu percaya murid-murid boleh fikirlah. Yang kedua, menstabilkan suhu ataupun mengawal suhu. Kalau murid-murid jawab yang menstabilkan suhu atau mengawal suhu, yang pertama, tulislah menutup sekeliling dinding kawasan pembiakan. Okey, tutup, menutup bekas pembiakan. Yang ketiga, memasukkan alat pemanas akuarium. Yang keempat, tidak memasang kipas angin. Dan kelima, tidak memasang pendingin hawa. Dan akhir sekali, tidak masukkan makanan sejuk, beku ataupun memberi makanan alamiah yang beku lah. Okey? Okey. Baik, ini adalah contoh. Baik, soalan 2. Anda ingin melakukan pembiakan ikan angel tetapi menghadapi masalah kekurangan akuarium. Okey, kita hadapi masalah kekurangan akuarium. Berdasarkan situasi di atas, cadangkan dua bekas yang boleh menggantikan akuarium tersebut. Dan B, soalan dia yang kedua, huraikan langkah-langkah yang diambil untuk melakukan pembiakan ikan tersebut dengan menggunakan cadangan bekas di atas. Maknanya kita nak guna balik apa jawapan kita pada bahagian 2A. Baik, cadangkan dua bekas. Baik, boleh murid cikgu beri ni. Sebelum tu cikgu bagi dulu kata kunci dia ialah masalah kekurangan akuarium. Baik, murid cikgu, kalau anda menghadapi masalah ini, apa agak-agak jawapan yang boleh anda berikan? Okey, silakan. Okey, mesin atau membanding. Baik, kita tengok. Okey, ini jawapan yang boleh diberikan banyak. Banyak. Kita tulis besin, kita tulis baldi, toncat. Toncat pun yang kita dah bersih lah. Okey, tangki polietilena, tangki simen, kerek telaga, gelung simen, canvas atau mana-mana yang jawapan yang munasabah. Okey. Okey, contoh jawapan 2B. Maknanya 2B ni kita aplikasi balik pada yang pertama, iaitu kita mesti membuang sampah sarap daripada bekas pembiakan. Okey, kalau kita nak guna tu untuk pembiakan, kita kena buang dulu sampah sarap. Jangan masukkan pula. Okey.
membasuh bekas dengan menggunakan garam atau bahan sanitasi, membilas bekas dengan menggunakan air bersih, menjemur bekas, memasukkan air yang telah dinyah klorin ataupun menggunakan anti klorin ataupun dirawat, salah satu tak ada masalah, boleh betul. Okey, memasukkan substrat, sama ada murid tulis tumbuhan akuatik berdaun lebar, sama ada paip PVC ataupun batu licin, serpihan pasu pecah. Ini semua betul. Okey, salah satu je, tak tulis semua pun tak apa. Okey, menutup sekeliling bekas supaya kurang gangguan. Ikan je dia kalau ada gangguan dia menghadapi masalah lah. Dia akan memakan telur dia. Okey, mengawal pemakanan induk supaya tidak diberi secara berlebihan dan memberi makanan berkualiti dan makanan hidup. Untuk memastikan ikan ini sentiasa membiak dengan baik, kita kena bagi dia satu makanan yang baiklah. Okey, baik. Okey, ini adalah soalan ketiga. Soalan ini agak mencabar sikitlah. Di mana jadual 1 menunjukkan rekod keuangan penghasilan ikan pelaga oleh Zah Aqua Enterprise untuk satu pusingan. Ini untuk satu pusingan. Baik. Dia bagi induk ikan pelaga dengan harga seunit RM50, kuantiti 50 ekor lah. Maknanya dalam 25 pasang. Okey, dengan harga RM2,500. Ubat RM10. Okey, dia tak akan banyak. Okey, dia pakai RM10 dan pakai hanya 10 botol saja. Makanan RM200. Ni sebab dia pakai yang tin tu. Rasa memadai. Okey, dia pakai 10. Yang ni yang mahal sikit ada beli kan. 200, ada yang 100 lebih pun ada. Okey, 2,000. Bil elektrik untuk satu pusingan dia bukan dalam 1,000 sebab dia tak pakai banyak sangat. Bil air 150, bil telefon 800 dan gaji pekerja 5,000. Untuk satu pusingan dia ada 2 orang pekerja. Okey, berdasarkan jadual 1 hitung kos bahan, kos overhead dan kos pengeluaran. B, keuntungan sekiranya hasil jualan hasil pembiakan sejumlah 1,250 ekor pada harga RM40 seekor. Baik, kita tengok. Okey, mula-mula sekali kita kena tentukan dululah. Okey, ini adalah bahan elektrik adalah overhead dan gaji pekerja adalah upah. Okey, baik, kita tulis sini, kita tandakan, kita tentukan, kita tulis sahaja bawah, maka kita akan berikan tambah sahajalah, maka dapat 4,600. Okey, baik. Soalan kedua, cost overhead. Jadi kita dah tahu itu adalah overhead, maka kita terus tulis saja bawah. Okey, maka kita dah tahu, maka tulis saja di bawah berapa nilai dia, maka kita akan dapat 1,950. Okey, baik. Yang ketiga adalah kos pengeluaran. Baik, kos pengeluaran adalah kos bahan tambah kos overhead dan juga kos upah. Okey, apakah jawapan dia? Mari kita tengok. Tadi dah kita kira kos bahan, kos overhead dan juga kos upah. Maka kos pengeluaran adalah 4,600, 800 tambah dengan 10,000. Maka jumlah sekali adalah 16,550. Baik, soalan B. Soalan B adalah keuntungan. Okey, keuntungan. Maka kita boleh tulis keuntungan hasil jualan tolak dengan kos pengeluaran. Hasil jualan dia 1,250 darab dengan RM40, maka tolak dengan 16,550. Maka inilah jawapannya. Okey, 3,450. Baik. Tip untuk menjawab soalan B ni cara nak bagi tip jugalah untuk murid-murid untuk menjawab soalan bahagian B. Okey, ini adalah tip dia. Yang pertama, baca soalan dengan teliti, fahamkan kehendak soalan. Okey. Yang kedua, bagi soalan penyelesaian masalah, baca dan fahamkan. Okey. Baca dan fahamkan. Gariskan kata kunci. Okey, gariskan kata kunci. Yang ketiga, cadangkan idea yang sesuai dan relevan. Tuliskan jawapannya sekurang-kurangnya 2 huraian atau berserta contoh. Jika soalan berkaitan dengan terangkan, maka jawapan mesti ada fakta dan sebab. Okey, mesti ada fakta dan sebab. Contoh, kita jawab garam untuk apa? Untuk mencegah penyakit. Jangan tulis garam saja, dapat 1. Kita tulis untuk mencegah penyakit, itu dapat 2. Okey. Jika soalan berkaitan dengan huraian, jawapan tidak perlu ada sebabnya. Okey, lakaran jelas, terang dan gunakan pensel 2B dan warnakan. Maklumat tambahan yang perlu dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang dibutuhkan. Jawab soalan mengikut urutan A, B, C dan seterusnya atau 1, 2, 3 dan selanjutnya. Baik. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon. Ini sangat pentinglah. Yang ini adalah biasa dilakukan oleh calon. Kita kalau boleh tak nak cikgu, kalau boleh tak nak
calon-calon membuat kesilapan yang biasa dilakukan. Okey, baik. Yang pertama, tidak teliti semasa membaca soalan dan tidak memahami kehendak soalan. Dia tak nak baca dah. Dia tengok, dia terus jawab. Yang ni kita nak elakkan. Okey. Yang kedua, mencadangkan idea yang tidak sesuai dan tidak relevan. Tak ada kaitan langsung. Okey, tak ada kaitan langsung. Okey. Yang tiga, lakaran yang kurang jelas. Dia melakar tapi tak tahu. Dia lakar apa? Tak faham. Jadi yang ni pun hendaklah murid-murid elakkan. Dia satu lagi, murid tidak label dan tidak warna. Kalau label dan juga warna, insya-Allah ada markahnya itu. Okey, mesti label lah supaya pemeriksa itu tahu dan apa yang hendak asrat yang ditulis, yang dilukis oleh calon. Oleh calon. Okey, maklumat tambahan tidak dimasukkan. Dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang ditentukan. Maknanya di sini kalau dia nak 5, masukkan 5. Kalau dia nak 6, masukkan 6. Okey, maklumat tambahan. Langkah pengiraan tidak ditulis dengan jelas. Okey, anda murid-murid buat pengiraan tekan kalkulator tetapi tidak tulis pada kertas soalan menyebabkan kehilangan skor. Kehilangan skor. Macam tadi cikgu ada tunjuk, kita mesti membuat pengiraan tu, langkah-langkah kerja untuk kita mengelakkan daripada pengiraan kita kehilangan markah. Ini di antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon cikgu. Yang last betul. kali memberikan fakta tetapi tidak menyatakan sebab. Baik, terima kasih kepada cikgu dan mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini, cikgu. Okey, baik. Cikgu mengharapkan agar semua murid boleh menjawab, sama ada yang bersama dengan cikgu ataupun yang sedang menonton dan akan menonton seterusnya, akan terus dapat menjawab soalan dalam bidang akuakultur ini dengan baik untuk untuk bahagian ikan pelaga dan juga ikan angel. Baik, terima kasih banyak cikgu dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan murid-murid di rumah, terima kasih diucapkan. Jangan lupa untuk terus buat latihan agar anda dapat sukses di dalam SPM 2022. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.